Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir di talk pada hari ini yang berjudul Negara Islam versus Negara Sivil. Oleh itu saya menyeru semua mahasiswa agar memanfaatkan talk pada hari ini untuk menambahkan lagi sakafah kita sebagai seorang mahasiswa. Mohon maaf dari saya, semoga anda semua enjoy dengan talk yang akan disampaikan oleh Akhi Iqbal sebentar lagi, insya-Allah. InsyaAllah pertemuan ini Persatuan Belia Islam Nasional Universiti Melaya Pembina UM akan mengadakan satu perbincangan ataupun dalam memulai diskusi seperti mana yang terpampang di skrin LCD, iaitu negara Islam versus negara Sivil. Sebelum itu saya mengajak rakan-rakan semua sahabat di mana yang beragama Islam dan yang bukan agama Islam berbicara di sini untuk kita memanfaatkan kesyukuran kita untuk kita menghargai momen-momen kita di alam kampus ini, di alam kampus ini, di mana momen-momen yang kita sedang hadapi, yang sedang dinikmati ini tidak dirasai oleh semua orang. Kerana usia dan waktu yang kita sedang hadapi dan dinikmati sekarang ini hanya dapat dirasai sekali sahaja semua hidup. Ataupun dari kata lain, waktu ini adalah waktu emas. Usia kita ini adalah usia emas, bukan warga emas. Usia kita ini adalah usia emas, usia yang sangat berharga. Bukanlah usia yang harus dibazirkan, bukanlah masa-masa yang harus kita pandang enteng. Usia dan masa-masa yang harus kita hargai dan manfaatkan. Sesungguhnya mahasiswa ini mereka adalah pemuda yang seperti yang kita tahu berbeza daripada umur manusia yang lain. Sebagaimana kata Hasan Al-Banna, pemuda ini ada 4 rukun, ada 4 kau. Al-iman wal-ikhlas wal-hamas wal-amal. Pemuda ini mempunyai iman dan amal dan semangat, dan juga al-iman dan ikhlas dan hamasah wal amal. Iman, ikhlas, hamasah dan amal. Hamasah ini rata-rata sekalian, hamasah ini semangat ini hanya pemuda yang ada. Hanya pemuda seperti kita di sini yang ada. Usia-usia lain seperti kanak-kanak ada, tapi ia bukan kerana hamasah. Usia warga yang sudah lanjut usia, dia tak perlu hamasah, dia ada hamasah. Kerana kita oleh itu rakan-rakan sekalian harus menghargai satu faktor, satu elemen yang ada pada diri kita ini yang tak dapat kita nafikan ini, iaitu elemen semangat. Kita mempunyai satu elemen, satu perkara yang sangat berharga, iaitu semangat. Semangat ini belum mengatasi apa-apa ni, dengan adanya semangat yang tinggi ini kita boleh mencapai apa-apa sahaja dengan izin Allah SWT. Baik, pada malam ini insyaAllah alhamdulillah saya teruskan mengucapkan terima kasih kepada privilege UM yang memberikan keizinan untuk kami berbicara buat program diskusi. Dan alhamdulillah malam ini kita berjumpa salah seorang yang berkali-kali untuk membicarakan perkara ini. So oleh itu saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi sahabat sekalian, ambillah saja dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh kita dengarlah tentang apa yang ini nak dibicarakan. Kerana benda ini benar fundamental, benda yang sangat penting. Sebab bila kita ni mahasiswa ni dah graduate, bila kita ni dah keluar ke alam berjaya, kita dah keluar ke dunia yang lain, berbeza. Kita akan hadapi satu perkara yang kita panggil negara. Kita akan hadapi satu perkara yang kita panggil masyarakat. Kita akan mengalami segala benda yang saya telah sebutkan tadi. Dan ini kita tak dapat merasai, tak dapat hadapi waktu alam kampus. Mungkin ada, tapi tak sebesar selepas kita lalui alam kampus. Oleh itu, masih sekalian katakan kita mungkin ambilkanlah sikit lah. Sementara kita sambil menjamu selera, sedang kita berborak, mungkin ada bincang assignment atau apa. Sambil tu kita boleh ambil masa sikit lah, beberapa masa sikit kita dengarkan apa yang dibincangkan oleh penceramah tu. Kalau sedikit saya beritakan tentang siapakah penceramah kita yang kita ni. Beliau bernama Iqbal Hakim bin Abdul Razak.
merupakan Timbalan Pengerusi Persatuan Belia Islam Nasional Kuala Lumpur, dan beliau sekarang bekerja di Bangi sebagai salah seorang trainer dalam sebuah syarikat konsultan. Oleh itu saya tak boleh masa lagi lah, nak memberi masa dan tak boleh masa lagi lah kepada speaker kita untuk meneruskan dengan acara kita pada malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi ini adalah satu sesi yang saya kira sesi yang santai lah, sembang santai kan. Tengok rakan-rakan yang lain pun tengah makan, ada yang tengah bincang dengan kawan-kawan, ada yang memang purely datang untuk makan balik buat assignment, semua kita raikan lah. So sesi malam ni bukanlah satu sesi yang berat sebenarnya. Bahkan sebenarnya sesi malam ni adalah satu sesi untuk kita bincang-bincang satu topik yang kita nampak macam berat, tapi sebenarnya kalau kita duduk kat meja makan ni pun kita boleh bincangkan dengan lebih mendalam lagi lah, untuk sama-sama yang pertama mencapai satu titik kesepakatan tentang identiti negara. Sekarang ni mungkin sebagian dari kita rasa tak perlu nak cakap pun, identiti negara ni adalah identiti yang kita perlu relay-relay lah, tak cakap apa-apa lah sangat. Tetapi perkara inilah yang telah menyebabkan sebelah sekian lama negara kita merdeka, kita semakin lama semakin berhadapan dengan ancaman-ancaman yang datang dari luar yang ingin membentuk identiti kita. Jadi perkara ini kita kena berhati-hati lah, kan? Sebab bila ideologi ini datang menyerang, dia bukan datang menyerang kepada orang-orang yang dah lama, tapi dia akan menyerang daripada kalangan golongan bijaksana, bijak pandai yang berada di hadapan saya sekarang ni kan. Golongan mahasiswa-mahasiswi, inilah sasaran-sasaran di mana kita akan membentuk minda anda semua. Bukan kita lah, tapi mereka yang ada agenda kan. Mereka yang ada agenda akan datang dekat lubuk-lubuk di mana permata-permata negara ni berada. Dekat mana mereka yang akan membentuk polisi sebagai masa hadapan. Mereka akan datang di sini dan menyampaikan agenda mereka. Sekiranya kita tak ada agenda kita sendiri, kita tidak ada identiti kita sendiri, maka kita akan ambil agenda mereka dan seterusnya kita akan melaksanakan apa yang mereka nak kita buat. Pendek kata kita jadi puppet lah, ataupun kita jadi boneka. Of which I believe and I strongly believe kita sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara di masa hadapan, kita nak tentukan masa depan negara kita yang lebih yang sebenar-benarnya. Mengikut apa yang kita mahu, betul? Setuju kan? Okay? Alright. Nah. Sorry? Okay. Jadi sesi kita malam ni adalah sesi yang terbuka. It's up to you guys. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh bangun tanya kita boleh sembang lah. Tapi ada beberapa perkara yang saya nak bawakan kepada rakan-rakan sekalian. Kalau kita boleh bincang dalam konteks inilah. Negara kita ni yang pertama adalah negara Islam ataupun negara sivil. Mungkin ada yang memberi definisi dia yang tersendiri. So saya nak tanya kepada rakan-rakan lah. Siapa lah yang nak jawab kan? Negara kita ni negara sivil ke negara Islam? Masing-masing dari jawapan sendiri kan. Kalau anda mengatakan negara ini adalah negara sivil ataupun negara sekular, maka kita perlukan pembuktian kat situ. Nak buktikan macam mana? Pembuktian tu kena berlaku daripada penakrifan daripada perlembagaan yang ada lah. Perlembagaan yang kita ada, perlembagaan yang mungkin kita tak tahulah. Masa saya usia lebih kurang macam ni, perlembagaan ini adalah satu perkara yang berada dalam internet, kita tak tengok. Dan bila ditanyakan negara Islam, Malaysia ni negara Islam ke negara sivil ataupun negara sekular, saya ada kecenderungan untuk kata tengoklah apa pemimpin politik cakap. Dia kata negara Islam lah, negara sekular lah. Dan sebenarnya realitinya adalah sama ada negara ini adalah negara Islam ataupun negara sekular, ini tertakluk kepada apa yang ada di dalam perlembagaan. Dan tak semua orang buka buku perlembagaan, melainkan mereka yang belajar dalam bidang undang-undang dan juga manajemen. Maka dia akan melihat perlembagaan itu dan dia buat penafsirannya. Tempat yang itu cukup untuk saya katakan kepada diri saya dan juga rakan-rakan sekalian, sebenarnya penakrifan kepada perlembagaan ianya ditakrifkan oleh satu kuasa yang kita panggil sebagai kuasa kehakiman. Okey, kat Malaysia ni kita tahu kita adalah negara demokrasi dengan raja berperlembagaan. Dan dalam bidang pentadbiran
kita ada 3 kuasa yang letak di negara, 3 ruang kuasa. Yang pertama judiciary, legislatif, yang seterusnya legislatif, dan yang seterusnya eksekutif. Kalau eksekutif ni kita tengok orang-orang menteri lah, menteri-menteri dan juga kontor-kontornya, ada dia punya yang berada di dalam dia punya kementerian tu, orang yang bekerja dengan dia tu, itulah mereka yang bidang eksekutif melaksanakan. Nanti yang legislatif ni, legislatif adalah golongan yang berada dalam perlembagaan sana. Pemimpin-pemimpin kita lah, siapa yang kita undi sebelum ni, dia lah akan berada di dalam parlimen, dan mereka ni lah yang akan mewujudkan draft undang-undang. Dan mereka hanya mewujudkan draft undang-undang yang perlu dilaksanakan, dan seterusnya siapa yang menakrifkan draft undang-undang tersebut, siapa yang akan menentukan undang-undang itu terlaksana dengan betul atau tidak. Dan yang itulah kita ada di dalam kuasa yang ketiga, iaitu kehakiman, judiciary. Jadi para hakim memegang tampuk yang sangat, kira macam sangat power lah, sangat power untuk menentukan, untuk dia menaksirkan perlembagaan dan juga undang-undang. Jadi penaksiran perlembagaan ni tak dapat tidak. Kalau orang politik cakap macam mana sekalipun, maaf cakaplah, tapi walaupun bagaimana orang mengatakan mantan Perdana Menteri yang pertama Allahyarham Tunku Abdul Rahman kata negara sekular. Bagaimana Tun Dr. Mahathir kata negara ini adalah negara Islam. Bagaimana kerajaan politik yang lain, pemimpin politik yang lain kata negara ini adalah negara Islam ataupun negara sekular. Benda itu tidak ditarifkan daripada kata-kata pemimpin politik, tapi ianya ditarifkan oleh apa yang telah dikatakan di dalam mahkamah yang berkait dengan penakrifan perlembagaan. Itu satu perkara yang kita kena jelas dengan baiklah. Okay. So, kalau kita dah tengok negara ini adalah negara sekular, pembuktian menunjukkan daripada banyak-banyak kes yang telah disusun di dalam mahkamah, penakrifan yang diberikan oleh para hakim tidak menjurus ke arah Malaysia adalah negara sekular. Kalau orang law ni dia banyak cerita lah, kes Atikur Rahman, kes Tekso, kes macam kes lah yang mana berkait dengan penakrifan perlembagaan dalam tu. Satu perkara yang paling mudah untuk kita faham lah, dalam perlembagaan ini dikatakan dalam artikel nombor 3, Islam agama persekutuan, bukan agama rasmi dan bukan agama yang tak rasmi, tapi disebutkan dalam tu Islam agama persekutuan. Dan dari situ para hakim membuat penakrifan mereka bagaimana. Okay. Yalah, kalau kita lihat kepada penakrifan yang banyak menjurus kepada Malaysia ini, kita perlu hormat kepada perlembagaan yang ada, di mana Islam itu adalah agama persekutuan dan kita mesti melindungi hak-hak istimewa untuk apa yang ada dekat Islam. Dan tak apa tidak, dalam perlembagaan juga ada disebutkan tentang hak keistimewaan orang Melayu. Hari ini memang tapi yang panas lah, orang sebut hak istimewa orang Melayu ni. Orang muda macam kita ni akan bertanya lah, macam saya sendiri pun pernah tanya, sampai bila orang Melayu ni nak ada hak istimewa ni kan? Cukup-cukup lah tu dah berapa tahun, 57 tahun merdeka, takkan nak ada lagi. Tapi kalau kita lihat mengapa perkara ini berlangsung sehingga sekian kalinya, itulah yang kita katakan semangat yang kita bawa yang berada di dalam perlembagaan negara. Ya, ada makanan sampai ni, satu yang order. Apa tadi bang? Ayam special keju. Silakan abang panggil. Selingan. Alright. Ya. Bercakap tentang kedudukan keistimewaan orang Melayu dan juga kedudukan keistimewaan hak yang diberikan untuk raja-raja Melayu dan juga tempat betapa special tempat Islam di dalam perlembagaan. Tak dapat tidak begitu dah dimaktubkan di dalam perlembagaan, dan kita kena saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan kita accept benda ni dan kita terima perkara ni dan kita beramal menurutnya. Macam mana? Secara mudahnya, tanpa kita mempersoalkan lah tentang hak keistimewaan orang Melayu tersebut, kerana hak ini diberikan masa Malaysia dan Amerika dulu kala dengan persetujuan, dengan kerjasama daripada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Mungkin bukan datuk nenek moyang saya lah, somehow kita panggil mereka adalah nenek moyang kita jugalah. Pemimpin-pemimpin yang lama dahulu, mereka duduk berbincang untuk mencapai kesepakatan kemerdekaan, dan mereka bersetuju dalam perlembagaan itu ada diberikan alokasi ataupun kita panggil diberikan special rights
kepada kedudukan Islam dan juga orang-orang Melayu. Dan masa yang sama, itu tidak bermaksud di dalam penakdirifan dalam kehakiman tersebut tempat apa orang kata special rights for Islam ini tidak menghalang kebebasan orang-orang bukan Islam untuk mempraktikkan agama mereka, which is true. Tidak ada apa-apa sekatan yang diberikan kepada orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Jadi selagi mana kita saling menghormati, kita tidak mempersoalkan rights masing-masing kat situ, kita boleh kekalkan keamanan yang tidak ada pada hari ini. Semudah itulah. Somehow ada beberapa orang, mungkin bukan beberapa, ramai lah, ada pihak-pihak yang tidak suka melihat kepada keamanan yang kita ada dekat Malaysia ni, maka mereka datang dengan membawa idea-idea mereka, agenda-agenda mereka untuk membentuk sudut pandang kita pada hari ini, untuk menerima bahawa Malaysia ini adalah negara sekular, untuk membentuk identiti baru untuk negara ini, untuk membentuk negara ini dan juga masyarakatnya untuk sama-sama beridentifikan seperti mereka. Dia kata negara Uncle Sam lah, tahu kan Uncle Sam? Uncle Sam? Uncle Sam yang kita panggil sebagai Amerika Syarikat, daerah Amerika. Memang betul kan? Mereka memang nak menjadi polis besar dunia, jadi silakanlah. Dan masa yang sama, kalau mereka nak jadikan kita sebagai boneka mereka, saya yakin pemuda-pemudi hari ini kita setuju untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Kita akan membentuk identiti negara kita atas dasar kesepahaman yang kita ada bersama-sama. Okey? Mungkin perkara ini adalah perkara yang kita rasa, alah, jangan sebutlah benda ni kan, benda ni sensitif. Benda ni lah kita kena sebut, sebab ketulusan itu akan menjamin interaksi yang lebih jujur. Mana kata kita boleh terbuka menerima awak macam ni, saya macam ni. Itu perkara yang kita kena ada. Sebab dengan kita menyorok, kalau orang sama bilang menakut-nakutkan ataupun sorok-sorokkan perkara yang sebenar, maka apa yang berlaku adalah kita akan mewujudkan syak wasangka antara satu sama lain. Mewujudkan syak wasangka satu sama lain yang terusnya akan menyebabkan kita ada penyakit hati yang kita tak boleh terima mereka di sini. Honestly speaking lah, sebab saya lahir di Sabah, membesar alhamdulillah di Sabah bersekian tahun, dan kami di sana hidup dengan cara yang memang orang bilang sangat-sangat harmoni. I respect you, you respect me back. Kalau macam kami orang time terawih kan, solat terawih. Jadi kawan-kawan yang lain tu dia rakan lah. Dan bila dia mau pergi ismail, kalau yang kawan-kawan yang Kristian kan, dia mau pergi gereja ismail di sana, kami berikan lah. Kami berikan laluan, saling menghormati satu sama lain. We never question kenapa kau macam ni, kenapa kau macam ni, kan? Sebab apa kita saling memahami, saling faham agama dia macam ni, jadi praktis macam ni. Dan mereka juga faham, oh ini orang Melayu dia punya praktis macam ni. And I'm not sure kalau kita dekat Malaysia sekarang ni kan, kita dekat tanah Melayu sekarang ni, adakah kita ada sifat keterbukaan sampai ke tahap itu untuk kita saling menerima, untuk kita saling memahami antara satu sama lain. Mungkin satu cabaran kita adalah untuk kita bersetuju di satu titik yang utama, yakni tentang negara kita ni, adakah negara ini adalah negara Islam ataupun negara ini adalah negara sivil ataupun negara sekular. Alright. Kalau kita menurut kepada falsafah, kita falsafah pula. Falsafah tentang negara sekular. Secara mudahnya, sebuah negara sekular ni kalau tengok nota, menurut panduan secularism, saya pilih lah sebab nota dia panjang dan bahasa dia sangat kompleks. Dia kata negara sekular adalah negara yang apabila mereka ingin melaksanakan apa-apa tindakan, dan bila pemimpin membuat tindakan, membuat keputusan, mereka pasti membuat keputusan itu tanpa mengambil kira apa-apa
apa-apa agama ataupun nilai ataupun budaya di dalam keputusan mereka. Negara sekular secara mudah mereka melihat kepada truth. Mereka melihat kepada apa yang ada di hadapan mata dan kita katakan pembuktian secara zahir. Sebagai contoh, negara sekular dia tidak akan ambil budaya. Kalau bagi kita kat Malaysia ni, kita ada kata orang, kalau kita nak buat satu keputusan apa-apa dasar dalam kerajaan, kita akan ambil consideration budaya. Kalau di Sabah Sarawak dia tengok Bumi Putra ni macam mana budaya dia, dia boleh accept tak boleh, kalau tak boleh kita tolak. Apatah lagi kalau kita dekat tanah Melayu ni, lagi lah kan. Macam baru-baru ni kes I want to touch the dog. Dan itu adalah satu perkara yang, satu budaya yang bukan budaya kita lagi. Maknanya memang bukan budaya dan kita tidak menganggap itu sebagai satu perkara yang kita perlu ambil sebagai budaya pun. Dan dalam membuat satu-satu keputusan, dalam membuat satu-satu perkara, macam kalau kerajaan dia nak ambil tindakan terhadap penganjur pun, dia akan melihat daripada aspek agama. Dia akan ambil consideration dalam perkara tersebut. Dia berbeza dengan negara sekular. Kalau dia nampak perkara ni berlaku, dia tak kisah. Contoh di negara sekular ni, kalau kita lihat orang-orang yang ada kecenderungan untuk bercinta dengan orang yang sama jenis dengan dia. Kalau negara sekular dia nampak macam ni, dan dia lihat orang ini merana sebab dia tak dapat nak praktikkan apa yang dia nak praktikkan. Kalau manajemen nampak benda tu, pimpinan nampak orang individu tersebut dia hidup dalam keadaan dia takut sebab dia terpaksa menyorokkan diri dia daripada apa yang mereka nampak, dan mereka mentakdirkan benda itu sebenarnya tak bagus. Jadi dia kata okey, kita kena benarkan benda ni berlaku tanpa mengambil kira adat Islam ataupun nilai agama mana-mana agama pun. Itu sangat berbeza dengan Malaysia kan. Malaysia kan apa-apa tindakan yang kita nak buat pun, apa-apa dasar yang kita nak buat pun akan ambil consideration yang pertama sekali tentang perlembagaan tu ada klausa yang khas untuk Islam. Adakah ini bersesuaian dengan syariat Islam? Adakah ini bersesuaian dengan nilai-nilai Islam? Kerajaan Malaysia akan buat keputusan paling tidak pun ada kait dengan benda tersebut. Dan secara tidak langsung ataupun secara langsung kita nampak sebenarnya memang tidak boleh kita nak takrifkan negara Malaysia ini sebagai civil state ataupun negara sekular. Sebab dalam perlembagaan kita pun dah embedded dekat situ, dah diletakkan dekat situ klausa yang khas untuk Islam dan juga kedudukan budaya orang Melayu dan budaya Melayu. So, bila kita nak reflect, bila kita diberitahu Malaysia adalah negara sekular, kita tak dapat terima dengan itu. Itu satu poin yang kita kena terima. Kita kena terima dan itulah hakikat dia, realiti dia itulah dia. Dan kalau orang kata Malaysia ini adalah negara Islam, memang banyak, terutama kepada rakan-rakan saya yang beragama Islam kan, Muslim brothers and sisters, kita yakin dengan perkara tersebut. Malaysia ini adalah negara Islam dengan peruntukan khas yang diberikan untuk agama Islam. Walaupun orang kata negara Islam ni kena ada hakimnya dia, kena ada pemimpin yang betul-betul ikut hukum dalam segala bagai. Betul, yes. Dan dalam masa yang sama, benda itu tak berlaku, adakah kita nak carikan negara ini sebagai negara bukan Islam terus? Apa jawapan dia tidak? Kita lihat kepada apa yang ulama sebutkan tentang cincin sebuah negara Islam. Cukup ada dua, ada kuasa dan ada pemerintah. Kalau tak ada salah satu daripadanya, ini hanya menjadi sebuah negara Islam yang tempang. That's it. Negara Islam yang tempang and that's it. Jadi disebut kita sebagai orang Islam untuk kita mengembalikan perkara tersebut. Ada hakimnya ada dan juga ada pemerintah yang betul-betul beramal dengan Quran dan Sunnah. Itu clear cut dah. Dan negara Islam, mana-mana negara yang sebelumnya negara Islam dan dia telah dijajah, kita panggil dia sebagai negara Islam yang dijajah. As simple as that. Itu ulama bersepakat dengan perkara tersebut. Orang Islam, antara Muslim brothers and sisters, inilah benda yang kita sepakat tentang perkara ini. Dan masa yang sama, kita tidak menafikan hak-hak orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka. It's up to you and you learn. Dan masa yang sama, kita learn about you and we deliver our teaching. Orang Islam wajib sampaikan ajaran dia, kena bagi tahu. Bila orang kata tentang rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin di sini bermaksud bukannya kita membiarkan mereka dengan keadaan begitu saja, tapi sebenarnya kita akan sampaikan mesej Islam kepada mereka until
kehambaan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehambaan kita membebaskan manusia daripada kehambaan sesama makhluk dan hanya membawa mereka kepada kehambaan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. If you are a Muslim, ini ada kat depan ni lah kan, rakan-rakan saya, kita orang Islam kadang kita cakap boleh dekat orang kita yang bukan Islam. Betul lah untuk kita fikir-fikirkan. Okay. Kalau kita orang cakap kat depan ni, dia tak jadi sembang santai kan, dia jadi sembang seorang diri kan. Open kita keluar lah kalau ada yang nak tanya pandangan, pendapat, kalau kita nak berkongsi idea. This is the floor. Inilah situasi dia, mari kita nak berbincang. Siapa yang nak bertanya pandangan, kita boleh berkongsi pandangan dan kita lihat di mana titik pertemuan yang kita boleh sama-sama lakukan. Silakan. Kita ada mic tu lah. Siapa yang ada tiba-tiba nak ada lontaran ataupun tak suka dia nak bincang soalan ni, boleh just raise your hand, raise your hand, tak boleh mic, saya boleh mic. So, sekarang boleh cakap mic, boleh lah. Boleh lah, cakap. So, cakap ada orang kata yang negara Islam ni merupakan negara yang pada satu masa dahulu yang agama Islam tu mereka itu keberadaan dia, agama Islam tu menjadi pentadbiran dia tidak ada berlaku apa-apa ketidakadilan. Maksudnya bila Islam tu merintah satu kawasan ke negeri itu kan, tidak pernah dalam sejarah berlaku ketidakadilan. Saya dengarlah beberapa isu-isu yang kita itu. Adakah apa yang komen itu? Kalau itu kita nak tengok negara Islam yang tak lagan apa-apa kezaliman, kita kena buka buku ziarah balik lah. Sebab banyak kisah-kisah dia. Antara kisah yang saya boleh recall balik, satu kejadian yang mana pada masa tersebut perluasan negara Islam berlaku. Dan apa yang berlaku adalah kalau zaman tersebut tentera-tentera Islam akan pergi ke tanah-tanah negara kerajaan-kerajaan bukan Islam dan dia akan bagi tahu, dia akan bagi messenger kat situ dan dia bagi tahu dua perkara. Yang pertama, sampai rasanya dia kata tunduklah kepada hakimnya Allah. Kalau tak nak tunduk, it's okay, bayar jizyah. Maknanya bayar cukai lah, cukai perlindungan. Dan kita semua akan dikira sebagai rakyat dalam wilayah kami. Tak setuju juga, baru perang. Itu dia punya kaedah dia dalam peperangan dalam Islam kan. Dan pernah berlaku satu ketika di satu tempat ni, ketemukan Islam ni dia terus serang tempat tersebut. Dan pemimpin dekat tempat tersebut, dia terkejut sampai kan dia menghantar utusan kepada khalifah pada masa tersebut, bagi tahu Khalifah Umar, pada masa itu Khalifah Umar Al-Khattab. Dia kata, tentera kamu telah menyerang tempat kami tanpa memberikan apa-apa amarat, tanpa memberikan apa-apa signal. Jadi apa yang Khalifah buat pada masa tersebut, dia panggil balik tentera yang dah masuk dekat dalam kota tu, panggil keluar balik. Nah, kata kat sini, kena ikut adab dia. Nak masuk rumah orang, kena ikut adab dia. Dalam perang pun ada adab dia kan? How beauty dia sampai ke tahap itu. Jadi, di mana kelompongannya? Di mana kelompongannya untuk kita menolak negara Islam tu? Ini adalah sejarah yang sangat pahit untuk kita ungkit balik. Bukanlah ungkit, tapi kita recall balik lah. Kalau saya tengok ensiklopedia, saya tengok cerita pasal Crusades, perang salib kan, dekat Jerusalem. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab membebaskan kota Jerusalem, Masjid Al-Aqsa, beliau hanya pergi dengan seorang budak suruhan naik keldai. Mereka menyerah diri kerana mereka tahu mereka berada di bawah pemerintahan umat Islam. Mereka akan berada dalam pemerintahan yang sangat baik. Untuk beberapa tahun perkara itu berlaku dengan sangat baik. Dan ketika Crusade berlaku, ini adalah hasil nukilan daripada mereka orientalis barat yang menulis sejarah. Dikata ketika peperangan, ketika Jerusalem itu dijajah, ketika tentera salib sampai dan Jerusalem itu dijajah, mereka lihat sangat ramai warga Jerusalem yang dibunuh. Bukan sahaja orang Islam, bahkan orang Yahudi dan Kristian yang menentang mereka. Dan hingga dikatakan darah di dalam kota Jerusalem itu, darah berkucak-kucak.
Dan sejarah telah menunjukkan lagi ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia pergi membebaskan Jerusalem. Bahkan beliau telah kalau kita tengoklah cerita kita pun awal tu yang ulang dulu belakang ni. Apa nama ni? Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. Kita tengok cerita tu. Memang menarik. Sinematografi dia memang sangat best dan juga kisah yang di bawah tu hampir tepat lah. Di akhirnya Salahuddin telah membuat satu treaty. Dia serang kota tu sehingga tembus. Dia telah membuat satu perjanjian. Dia kata okey, orang tua, kanak-kanak dan perempuan dari kota ini anda dibebaskan. Anda boleh keluar. Anda boleh cari asylum kalau anda tak nak tunduk kepada undang-undang Islam. Dan bila ditanya kepada Salahuddin, kenapa buat macam ni kan? Simply said, because I'm Salahuddin. Pendek kata adalah kerana mereka berpegang dengan ajaran Islam dan mereka mempraktikkan sebenar-benarnya. So itulah yang kita panggilkan rahmatan lil alamin. Maknanya kita membawakan rahmat, kita nak membebaskan manusia ni daripada kehambaan kepada manusia, kehambaan makhluk kepada makhluk, semata-mata kepada kehambaan makhluk kepada pencipta. Clear tak? Terima kasih mencerahkan dia. Cuma ada satu pernah ada yang menjadikan kalau kita di negara Islam, mengapa kita tak mengamalkan kehadiran ataupun bagaimana kan? Tak mengaplikasikan Islam itu sebenarnya ada kan layak untuk dilakukan sebenarnya Islam. Atau pelbagai juga. Itu yang kita katakan. Disebutlah tadi sebenarnya dia negara Islam yang pincang, dikempang. Kalau secara generalnya ada dua perkara. Negara itu diiktirafkan negara Islam. Negara Islam ada hakimiyah, ada undang-undang Islam dan juga dia panggil pemimpin Islam. Kira kalau tak ada salah satunya, maka ia cacat ataupun ditempang. Maka tanggungjawab kita sebagai masyarakat ataupun sebagai umat yang hidup di dalam negara Islam, kita kena kembalikan benda tersebut, especially orang-orang Islam. Bagi tanggungjawab itu sangat besar untuk kita, bagi mereka yang beragama Islam. Okey, tanggungjawab kita sangat besar untuk kembalikan status kita, untuk kita nampakkan betul-betul, kita betul-betul praktikkan. Jadi kalau dia kata ada cacat benda kat sini, dia tak layak lah dia nak panggil bagaimana terus bukan negara Islam pun. Terus ada yang kita punya tajuk ni negara sivil lah. Negara sivil lah. Tadi dah sembang pasal negara sivil banyak kan. Negara sivil daripada penarifan yang banyak, daripada kes-kes hakim pun, itu satu perkara yang kita jelas. Negara kita tak dapat nak diiktirafkan sebagai negara sekular berpandukan perlembagaan. Okey. Satu perkara lagi yang bila kita cakap negara Islam versus negara sekular, orang akan mempersoalkan tentang macam mana kita nak hidup dalam negara yang negara majmuk kan, berbilang agama, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang warna kulit. Tak ada masalah boleh itu. Bagaimana nenek moyang kita dulu dah pernah buktikan kita boleh menerima satu sama lain. Jadi kita boleh teruskan dengan cara tersebut. Bagaimana kita boleh bertoleransi dekat situ. Itu adalah satu istilah yang hari ini ramai orang cuba padamkan. Dan sebagai mahasiswa yang beragenda, mahasiswa-mahasiswi yang beragenda yang akan menjadi masa depan negara, pemimpin masa hadapan negara ni, saya suka untuk mengingatkan kita kepada kontrak sosial. Kontrak sosial yang orang kata bagi ini sebenarnya tak wujud. Orang kata yang ada beberapa pihak yang ingin membuktikan tidak wujudnya kontrak sosial ni. Mana ada dalam perlembagaan perkataan kontrak sosial ni? Kalau kita lihat perlembagaan itu sendiri, menurut Profesor Syam Rahayu, dia tidaklah menjadi pelajar dia, dan saya cuma banyak berjumpa dengan dia, banyak dengan talks dia, pandangan dia sebagai seorang pakar dalam perlembagaan. Dia kata dan ahli-ahli sejarah juga bersetuju perkara ni. Kontrak sosial ni bukanlah satu bentuk a piece of paper yang disign kat situ, tapi kontrak sosial ni adalah semangat dan wujud di dalam perlembagaan. Contoh ringkas dia dalam kuasa Islam agama persekutuan, dan di bawah dia itu ada dinyatakan Islam adalah negara persekutuan, dan masa yang sama mereka yang bukan Islam bebas untuk mempraktikkan agama mereka.
Dan kalau kita lihat dekat situ untuk mendapatkan perlembagaan tersebut, klausa yang macam itu bukan satu klausa yang mudah. Sebab dibandingkan antara perlembagaan Malaysia dengan perlembagaan India, ketika Suruhanjaya Red ni dia nak mengubal draft undang-undang untuk perlembagaan Malaysia, mereka telah, bukan mereka lah Suruhanjaya Red, tapi dunia pada masa tersebut lah dah buat perlembagaan India dalam tempoh yang dekat-dekat. Dan perbezaan yang paling ketara adalah dalam perlembagaan India itu tidak dinyatakan apa-apa agama pun yang menjadi diberikan peruntukan khas dalam perlembagaan tersebut. Sangat berbeza dengan apa yang ada di Malaysia. Walaupun pada asalnya orang Melayu rasa macam susah lah kita nak bagikan susah untuk kita menerima identiti negara yang baru ni, kan? Antara cabaran yang ada adalah pemberian hak kerakyatan. Antara perkara yang menjadi cabaran adalah untuk mereka mengekalkan adat budaya orang Melayu. Sebab dia rasa macam dia tercabar. Sedangkan pada ketika tersebut sebelum kemerdekaan pun dapat kita lihat bagaimana orang Melayu ni telah ditakdir. Adapun Malaysia ni, kalau tanah Melayu pada ketika tersebut ditakdir dalam keadaan apartheid. Orang Melayu dicampakkan dekat sawah-sawah, dekat hulu-hulu sungai untuk mereka menjadi sumber penghasilan makanan. Orang-orang India ni letak dekat estate-estate, jadi orang estate lah, orang estate getah, orang estate ladang kelapa sawit. Orang-orang Cina diletakkan dekat bandar-bandar, dekat lombong biji timah, di mana berlaku perusahaan dekat situ. Dan mereka juga diberikan ruang untuk bekerja bersama-sama dengan British. Hingga lagi British, dia tahu tanah Melayu ni ada raja-raja Melayu, jadi ditutup, disekat kuasa politik daripada orang-orang Cina ni masuk dalam tu. Maknanya orang Cina pada masa tersebut dia boleh naik sampai ke peringkat jadi kalau sekarang kita panggil pegawai daerah lah, tak boleh sampai situ. Langsung tak boleh. Sebab apa? British yang ada dekat situ supaya dia boleh menjadi abang long dekat Malaysia. Dia boleh dia jadi apa? Dia jadi pelindung kepada orang Melayu lah pada masa tersebut. Pada masa yang sama, mereka memilih beberapa orang Melayu ni, kan, daripada beberapa keluarga ni untuk dihantar ke negara mereka dan dididik mengikut acuan mereka dan balik menjawab jawatan yang kita tadi lah, jadi pegawai daerah, jadi magistrat, itulah ni. Dan bila kita nak kata pada masa tersebut orang Melayu rasa sangat terancam. Dan bila diminta untuk berikan kemerdekaan, mereka minta kemerdekaan. Pada masa yang sama, orang Cina, orang India juga minta kita nak berikan, kita nak dapatkan hak kerakyatan yang sama juga. Dia orang Melayu sebagai tuan tanah pada masa tersebut rasa sangat-sangat tercabar. Ini adalah sejarah yang kita baca dalam sejarah tingkatan 4, sejarah tingkatan 5. Kita lihat bagaimana sampai satu masa mereka bersepakat untuk duduk sama dan berbincang, merendahkan ego masing-masing dan bersepakat dengan satu perkara. Yang ini kita berikan hak semua untuk orang-orang Melayu. Seterusnya orang-orang Melayu ni tanpa kita perlu nak buat apa-apa kontrak ataupun black and white, kita kata kita berikan hak ke keluarga negaraan kepada mereka, janji mereka memberikan taat setia kepada Malaysia. Cukup sekadar itu, verbatim, bukan secara bertulis. Tapi secara bertulis ini sebenarnya ada di dalam perlembagaan. Bagaimana orang Cina dan orang India pada asalnya juga menentang ada klausa yang khas letakkan dalam perlembagaan Islam adalah agama persekutuan. Asalnya memang mereka menolak. Bila sampai masanya mereka kita saling berbincang dan bersetuju dengan perkara tersebut, maka saya tidak langsung kontrak sosial itu telah tercapai, termuterai. Dalam perlembagaan ada kuasa khas untuk orang Melayu, ada untuk agama Islam. Dan pada masa tersebut juga memberikan hak kerakyatan kepada orang India dan juga orang Cina. Dengan orang kata syarat yang paling rendah. Dia kata apa? Cukup dengan mereka memberikan tahan setia kepada negara, and that's it. Kami tak lebih sebut. Kami tak pulangkan tanah, kami tak pulangkan harta. Tak ada. So itulah dia kontrak sosial yang wujud di dalam perlembagaan, semangat yang wujud pada masa tersebut. Tapi mungkin sebab kita kan, masuklah saya sini yang cakap ni, mungkin sebab kita ni lahir dalam keadaan yang aman, kan? Lahir-lahir je dah boleh beli iPad, kan? Dah ada iPhone, handphone mahal-mahal, kan? Adik saya yang adik ipar yang usia yang 14 tahun dah ada handphone, sangat mudah untuk dapat. Bila dia masih nak pergi bekerja pun dia boleh.
Kita tak rasa macam kita dalam situasi yang memerlukan kita jaga diri kita betul-betul. Mungkin itu ada perkara yang menyebabkan kita semakin lupa, kita semakin mementingkan diri, dan seterusnya kita semakin menjarakkan diri kita dengan orang lain. Itu satu perkara yang kesian lah. So mungkin ada yang nak mencelah ataupun beri ataupun pertanyaan. Soalan ni apa? Assalamualaikum. Saya ada 3 soalan. Tadi anda ada sebut tentang sejarah zaman kejelangan Islam lah, Khalifah Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak-banyak ada Abbasiyah, Uthmaniyah dengan Umayyah, Umayyah. Berapa ramai sangat pemimpin Islam yang benar-benar ikut betul-betul macam mana nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita kenal siapa? Muhammad Al-Fatih, Umar Abdul Aziz. Tapi macam mana pula dengan yang lain? Kalau kita tengok keempat-empat imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua pernah kena penjara dengan kuasa autoriti. Itu terjadi apabila pandangan yang tidak dipersetujui daripada rakyat, orang atas tak bersetuju, kemudian end up dia penjarakan. Dan in fact Ibn Taymiyah sendiri pernah kena penjara, kita tahu kan. Jadi bila keadaan macam itu, macam mana kita nak atasi? Maksudnya bila kita kata negara ni negara Islam, bagaimana pula dengan khilaf yang terlalu banyak dalam Islam? Kita terpaksa accept yang adanya khilaf tersebut. Macam mana kita nak deal dari segi perundangan, kita nak ikut yang macam mana? Sekarang baru kita admit yang Ibn Taymiyah punya pendapat itu sangat bagus, tapi masa dulu dia dipenjarakan. Jadi kalau untuk sekarang, pendapat-pendapat yang mungkin agak asing di kalangan rakyat tapi kerajaan tak setuju, boleh jadi 50 tahun akan datang pendapat tersebut pula jadi dominan. Jadi macam mana? Saya tertarik dengan yang pendapat yang mungkin apa, perayaan tak bersetuju. Contohnya, sedikit-sedikit. Okey, kalau tadi anda sebut tentang yang program I Want to Touch the Rock tu lah. Okey, kita tahu benda tu pun ada khilaf. Betul? Yang tak bolehnya adalah yang mana? Okey, tak boleh tu sentuh ke tak boleh. Ada yang kata boleh sentuh tapi kena sama. Jadi benda tu macam berbeza-beza. Ada yang terus haramkan, kata bila benda tu adalah najis maka haram sentuh. Tapi ada yang kata benda tu adalah sekadar untuk anak bukan pelajar pengajian Islam lah, anak tak ingat pendapat siapa-siapa yang tu. Tapi anak tahu Imam Maliki dia lebih ringan pandangan dia. Jadi bila dalam keadaan macam tu, macam mana kita nak deal dengan masalah tersebut? Tapi itu ada satu je masalah secara spesifik dan mungkin anda akan jawab, okey kita akan ikut mazhab Syafi'i dan sebagainya. Tapi bukan kan ketika tu ada keterbukaan, zaman dulu ada keterbukaan tu dan sampai sekarang kita ambil pandangan imam-imam tertentu. Jadi bila zaman sekarang macam mana dia? Sebelum minta I Want to Touch the Rock tadi kan, sebenarnya itu dalam kategori fiqah. Dan saya pun bukan belajar daripada background agama, kita ni ustaz je lah. Ustaz berikan pandangan, benda itu adalah perkara fiqah. Tetapi perkara yang fiqah ni, dia sangat luas. Right? Dan ustaz bawa saya pada satu dimensi yang lain. Dia kata, sentuh, tak sentuh, itu isu yang fiqah je lah tadi. Dari satu perkara yang lagi, mana mereka mewujudkan situasi normalisasi. Situasi yang membawa kita rasa is okay. Anjing ni okay je. Walaupun dia najis tapi dia okay. Something like that. Dan jadi mewujudkan keadaan situasi yang mana kalau kita bela anjing dalam rumah pun it's okay. Tak ada masalah apa-apa. Mereka membawa kepada gaya hidup. Itu yang cuba dibawa di sebaliknya. Adapun dalam segi fiqah itu diserahkan pada ulama-ulama lah, okay? Dan saya sendiri pun berpegang dengan mazhab Syafi'i, of course.
Dan saya pernah hidup di Australia selama 2 tahun, yang pernah bekerja selama 2 bulan, yang pernah bergumul dengan anjing pun tanpa saya mahu. Terpaksa bos bawa balik, sekali anjing dia tinggi pinggang ni. So, dalam keadaan tersebut, terpaksalah kita mempraktikkan ilmu yang ada kan. Dalam masa Imam Syafi'i sendiri pun dia ada satu kuasa fiqh yang ini saya kalau ada mana-mana pelajar API kat sini boleh bantu saya lah. Dia sebut apa kat situ? Perkara yang sempit diluaskan, ni kaedah fiqh lah dia kata. Perkara yang sempit diluaskan dan perkara yang luas disempitkan mengikut pada keadaan. Jadi itu kalau dari segi bab fiqh tu kita memang pengujian dia sangat panjang lah. Tapi apa yang Ustaz bawakan saya pada dimensi satu lagi adalah membawa kepada gaya hidup. Gaya hidup saya rasa benda ni adalah satu perkara yang biasa. It's okay kalau nak beli anjing pun. Kalau kita nak mempersoalkan, saya pun tak ada nak mempersoalkan Syekh Azmi punya intention. Bila saya nampak macam tu, saya kata, alamak, dia punya intention tu bagus lah. Nak mewujudkan rasa kita kena relax dengan anjing apa semua tu. Yelah dia ada hujah-hujah kan. Tinggal lagi bila dia kata I want to touch a dog, satu perkataan yang membawa kepada tindakan untuk memegang tersebut. Dan bila orang yang baca saya lalu saya tak tahu lah saya pegang punya tazkirah yang Ustaz Iqbal Azli bagi pada hari tersebut, itu bergambar dengan sangat gembira dengan yang tersebut kan. Menurutnya sedangkan penyerangan telah diberikan pada hari tersebut juga. Itu bukan gaya hidup kita sebagai orang Islam. Jadi itu kalau nak cakap tentang awan kita sedap je lah. Dan masih lagi saya cuba nak mengaitkan bagaimana tadi yang macam Cik cakap tadi, sudut pandang yang kerajaan tak setuju, idea kerajaan tak setuju, yang mungkin pada masa akan datang benda itu akan diterima dengan sangat baik. Jadi okay fine, bila yakin lah. Jadinya tak tahu lah, saya nampak bila negara Islam yang dalam pandangan anda adalah perkara korok kita tak payahlah nak kita takkan bertegas sangatlah. Jadi dalam kerangka negara Islam yang anda bayangkan, bahagian mana yang perlu kita tekankan sebenarnya? Sebab kalau pada benda-benda yang korok, jelas sekali ada banyak perbezaan dan kita tak boleh nak paksa semua orang buatkan undang-undang mengikut satu benda tu. Keadaan akan jadi tak harmoni. Jadi dalam keadaan macam tu, negara Islam sepatutnya fokusnya pada apa? Pada isu apa? Isu akidah, isu kemasyarakatan, isu apa? Memfokuskan kepada isu tu akan bawa kepada pelbagai isu lah. Saya sebutkan tadi, ulama bersepakat, ini saya ambil daripada Muhammad Ahmad Al-Rashid, yang mana beliau adalah seorang ulama fiqh yang dia menilai negara-negara yang ada pada hari ini, yang masih hidup lagi. Dan dia kata apa? Negara Islam ni secara ringkasnya kita rumuskan perlu ada 2 perkara. Yang pertama, dia ada hakimiah dia, maknanya ada undang-undang Islam. Dan yang kedua, dia ada pemerintah yang melaksanakan undang-undang tersebut secara total. Maknanya selagi kita ada 2 perkara itu, capailah negara Islam tersebut. Dan dari segi technicality dia, kalau saya kata technicality ni adalah dari segi pelaksanaan dia, ya memang kita akui masih wujud kelompongan-kelompongan, kecacatan-kecacatan. Dan itulah tanggungjawab kita untuk memperbaiki keadaan. Kalau hari ini kita melihat pemimpin kita tak betul, kita kena betulkan dan mengikut cara yang sepatutnya. Sebagai mahasiswa, kita kena ada stand kita. Ya, kita nak kembalikan negara ini menjadi, kita nak bawa negara ini ke arah mana? Sebagai pemuda-pemuda Islam pada hari ini, kita nak bawa negara Islam ini ke arah yang macam mana? Itulah yang kena tentukan. Based on our knowledge, of course. Terima kasih. Okay. Jadi macam ni, dalam pandangan anda, anak boleh anak entah tak ada salah. Kalau saya pun cakap aku kau kan. Right. Apa-apa tu. Okey. Kita kena letak satu landasan. Kita nak bercakap tentang apa. Sebab anda berubah-ubah sejak pandangan berlandaskan secara perundangan, perlembagaan, sekejap dia macam berlandaskan kata-kata ulama. Sebab apa? Okey. Satu-satu peruntukan yang ada yang mengatakan yang anda claim negara ini adalah negara Islam adalah artikel dalam perlembagaan yang kata negara Malaysia adalah negara persekutuan kan. Negara persekutuan bukan negara Islam kan. Dan agama lain boleh dipraktiskan dan sebagainya. Okay, tapi dalam masa yang sama anda juga berkatakan negara Islam, kata-kata ulama perlu ada hakimiah dia, perlu ada orang yang melaksanakannya.
Tapi anda juga berkata kehakiman yang ada dalam Malaysia ni tak berapa ikut yang seperti mana yang ulama ulama punya saranan dulu lah kan. Okay, jadi atas landasan apa? Macam ke mana anda nak bawa negara Islam anda tu? Dalam masa yang sama anda mempertahankan perlembagaan, tapi dalam masa yang sama anda nak memperjuangkan idea negara Islam anda yang kehakimannya tak macam yang apa yang ada dalam perlembagaan. Jadi ke mana kita nak pergi? Negara Islam seperti dulu ataupun ikut yang ada sistem kehakiman sekarang? Adakah perlembagaan itu bercanggah dengan hakimiah syariah? Obviously kalau dalam perlembagaan tak ada sebut tentang hudud. Bukan mesti. So hudud hudud pun satu perkara yang teknikal lah dalam satu pemerintahan. Dan kalau kita lihat khususnya yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Kelantan dan juga mendapat sokongan daripada kerajaan persekutuan untuk mewujudkan gerak kerja teknikal pelaksanaan hudud di Kelantan. Ini satu perkara yang kita nampak satu rahmat lah. Maknanya orang Islam dah nampak satu titik kesepakatan. Kita nak bawa benda itu ke hadapan. Bukankah satu berita gembira dan ada usul untuk ke arah itu. Kalau kita katakan hari ini perlembagaan secara total tak ada, based on daripada pembacaan saya lah, tak ada pun yang bercanggahan secara total. Bahkan memberikan peruntukan yang khas pada Islam di dalam perlembagaan. Dan semua itu dapat kita wujudkan. Dan kepada kita lah untuk kita menaklukkan perkara tersebut dan membawa orang lain juga untuk menakluk kepada negara Islam yang sebenarnya. Berpanggilkan ulama, of course. Dan kita dah, apa yang dah sedia ada sekarang ni, kan, negara Islam bukan negara Islam yang sempurna, pendek kata. Dan kita punya tanggungjawab sebagai pemuda-pemudi untuk membawa negara ini kepada kesempurnaan negara Islam tersebut. Dan ini akan bermasa yang sangat lama, of course. Ya, bila anda sebut tentang dan anda sebut tentang Kelantan, dan anda juga sebut tentang negara sekular sebentar tadi. Okay, setakat apa benda yang saya tahulah, negara sekular dilahir atas asalnya dilahir daripada barat, di atas penolakan masyarakat daripada autoriti gereja yang sangat menekan mereka pada ketika itu. Gereja buat macam-macam benda dan menggunakan kuasa agama untuk memaksakan undang-undang tu kepada masyarakat. Ketika itu sains tak dibenarkan berkembang langsung. Ketika itu yang Galileo Galilei kena dibunuh, gantung. Ada apa tengok macam ni? Okey. Keadaan tu jadi macam tu. Jadi rakyat ketika itu memberontak. Sebab tu dia decide sekular, bukannya dia anti agama, tapi sekular dalam kerajaan adalah perlembagaan kita ataupun perundangan kita diasingkan daripada agama, tidak berdasarkan agama. Kita develop sendiri perundangan kita atas dasar masyarakat semua sekali yang berbilang kaum ataupun agama. Okey, ada dua situasi yang saya nak bawakan sini contoh. Ketika Iran di bawah pemerintahan, saya tak ingat, setelah turunnya Shah Iran, ketika itu agama Islam punya masalah kata Islamisasi yang berlaku di Iran berlaku sangat meluas. Even dia ada polis yang akan memastikan setiap lelaki pergi ke sembahyang Jumaat ketika itu. Tapi ketika itu nak kata percaya, masjid jadi kelam. Masjid jadi tak meriah dengan aktiviti-aktiviti. Sebab apa? Sebab semua aktiviti lain semua dipaksakan ke atas mereka oleh kerajaan. Kerajaan tentukan segalanya, even tentang aktiviti agama. Compare to Turki ketika itu, pemerintahan diorang tak mencampurkan dengan agama. Kerajaan basically selesaikan masalah ekonomi, politik, kebajikan dan lain-lain. Oleh itu, lahirnya banyak NGO daripada rakyat sendiri yang dengan rasa semangat diorang sendiri untuk create program-program yang keislaman. Tak ada halangan langsung. Kerajaan pun tak ada menghalang langsung untuk diorang buat benda tu. Sebab bagi diorang adalah agama atas kehendak masing-masing. Jadi itu masjid sangat meriah.
Jadi saya nak bawakan antara dua benda tu, Turki yang sekular, kita tahu, dan pemerintahan Islam Iran. Jadi tak relevan ke pemerintahan secara sekular dalam keadaan itu. Kita nampak efek dia kepada dakwah daripada agama lebih baik kat situ. Dia apa komen ni soalan? Nak jawab lah, dia nak dapat clarification. NT setuju lah kalau kita kata kita kena hidup dalam negara sekular. Sebab benda tak semudah tu. Dia tak kata, oh saya nak pilih negara sivil, saya nak pilih negara Islam. Kita kena tengok setiap satu tu apa yang dia offer, apa yang ikut, idea apa yang ikut di sebalik idea negara Islam tu, apa yang ikut bersamanya, dan negara sekular tu apa yang ikut. Dan sekular pun ada bermacam-macam model. Sekular Perancis yang memang anti gila-gila, yang menghalang orang yang Muslimah kat sana untuk pakai putih kan, kita tahu kat situ memang dia halang langsung kan. Sekular ada sekular macam UK yang hanya pada pemerintahan, ada juga sekular dari segi Amerika Syarikat yang bagi dia hanya pada pemerintahan, selebihnya agama terpulang masing-masing nak buat macam mana. Kalau kita tengok pun dekat Europe lah, dekat UK agama Islam dapat berkembang dengan baik dekat situ. Sebab apa? Sebab dasar sekular dia. Jadi dia bukan persoalan sekular ataupun Islam saya nampak, tapi adalah polisi apa yang kita nak pakai, macam mana pandangan kita terhadap agama, di mana agama, letaknya agama berperanan dalam kehidupan seharian. Dan polisi sebuah negara itu dibina oleh Saya bercerama, okey. Dibina daripada idea masing-masing lah. Apa benda yang you nak sampai. setiap individu lah. Tak mungkin individu, sebab setiap negara tu ada parlimen, ada parlimen, ada parti. Berdasarkan ideologi parti tu ke arah mana yang dia nak bawa, berdasarkan dan parlimen, parti itu pula diundi oleh masyarakat. Yang last sekali adalah berdasarkan apa penerimaan rakyat yang ada kat situ, itu yang membina satu-satu polisi negara tu. Ya, saya setuju dengan benda tu. Apa yang masyarakat dia setuju dengan perkara itu, maka ia akan bawa kepada pembentukan polisi tersebut. Macam mana kita nak katakan mewujudkan negara Islam itu perlu bermula dengan individu Muslim lah. Kan, orang Islam ni dia kena praktikan Islam dalam kehidupan dia secara total dan membawa kepada segenap aspek. Kalau daripada yang dicerita tadi, kata orang barat ni dia menolak agama kerana berlaku penindasan dekat situ, maka mereka menolak agama secara total. Dan adakah perkara tersebut berlaku di dalam negara kita? Kalau kita lihat negara kita lah, dan di tempat lain, adakah kerajaan masyarakat kita menolak Islam secara total? Adakah mereka nak Islam ni mentadbir negara? Itu satu perkara. Dan yang seterusnya kita nak mewujudkan polisi-polisi yang bertepatan dengan Islam. Nah, of course kita perlukan mereka-mereka yang setuju dengan polisi tersebut. Pembentukan individu adalah satu kunci kepada untuk kita bawa kepada negara Islam yang kita harapkan, yang kita mahukan. Sebab kalau kita nak bincangkan technicality tentang apakah negara Islam yang bagaimana kaedah dia punya kehakiman dia, bagaimana kaedah teknikal semua benda tu, memang saya kira bukan di sini lah tempat di sini ni. Kat sini adalah lebih kepada untuk kita sama-sama lontarkan dan kita fikirkan dan kita berikan definisi. Adakah Malaysia ini adalah negara Islam ataupun Malaysia ini adalah negara sekular? Satu perkara yang saya kira kita boleh bersetuju. What the mind can conceive, it can achieve. Apa yang kita sangkakan, benda itu akan berlaku. Seorang rakan saya pernah bertanya, dia baru lepas SPM, dia tanya kat saya tanya dia soalan lah, Dek, Malaysia ni negara Islam ke negara sekular? Dia kata, negara sekular. Confident negara sekular. Dan itulah yang sebenarnya pihak barat nak. Kita terima idea tersebut, kita jadi negara sekular. Dan kita hidup cara mereka hidup, kita follow sistem dia bulat-bulat. Itu yang mereka nak. Sedangkan kita boleh mendefinisikan diri kita bagaimana, negara kita bagaimana. Kalau kita nampak sisi-sisi negara Islam yang kita nak, terperlukan apa yang ulama sampaikan kepada kita lah. Of course, kita kena belajar dulu tu. Maka kita akan berusaha ke arah itu. Dan kita kena sedarkan ramai lagi rakan-rakan kita kat situ. Kita yang mendefinisikan. Hari ini, pemuda-pemudi Islam pada hari ini yang mendefinisikan. Dan sekiranya kita beralah dengan tekanan yang diberikan oleh dunia, dan kita accept idea dia, we have to live in a secular democratic liberal state. Maka kita akan mampu lah. Sekiranya kita ada jati diri yang kuat, kita kata kita nak bina negara Islam, beracuankan Quran dan Sunnah, dan kita berusaha ke arah itu.
Dan inilah titik kesepakatan untuk umat Islam kat Malaysia hari ini. Itu perkara yang sangat-sangat penting yang perlu kita capai bersama-sama. Saya menyuruh kepada diri saya dan rakan-rakan sekalian untuk kita accept the idea we have to make this country as an Islamic state by all means. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Panjang ni kalau situ bagaimana caranya kan? Saya katakan kat sini kita kena definisikan lah. Hari ini, pemuda hari ini kita kena definisikan Malaysia ini negara apa? Negara Islam ataupun negara sekular. From there we work forward. Dari situ kita bekerja sama mencapai negara idaman kita. Terima kasih dari beberapa soalan. Asalnya kalau dari yang tanya tadi ada yang kedua soalan, tadi, okey. Ada. So kalau ada yang diberi peluang lah kepada yang lain yang nak tanya ataupun komen, ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama mana Lukman Hadi Wazan. Jadi Ana nak tanya, yang Ana sebenarnya melihat masalah dalam negara kita ni ialah masalah autoriti ilmu. Jadi Ana melihat yang sebenarnya dia menjadi masalah bila masyarakat ni dia tak boleh accept ulama as sumber rujukan dia orang. Macam seolah-olah macam kalau dia orang nak betulkan gigi, dia orang sakit, dia orang akan accept bila okey, kau sakit kan, kau kena jumpa dengan doktor, okey. Okey, jadi dia orang accept tau. Dia orang accept. Jadi kalau kau nak belajar, kau kena pergi sekolah. Okey, dia orang accept. Sebab apa? Belajar tu kena jumpa dengan cikgu kan. Tapi bila dalam bab hukum agama, masing-masing fikir masing-masing pandai tau. Masing-masing fikir macam masing-masing baca kitab. Masing-masing boleh nukilkan pendapat dia orang based on apa yang dia orang baca. Jadi anda tengok itu masalah dia. Masalah kosmos tu. Maksudnya kita sebagai rakyat marhain, anda melihat yang kita kena follow the ulama. Bukan kita bangkang ulama tu. Anda tengok macam tu lah. Tapi satu lagi masalah yang lagi besar sekarang, anda tengok bukannya masyarakat ni yang bangkang ulama tu. Sekarang ni ulama ni pun berpecah-pecah. Maksudnya anda tengok yang okey, ada ustaz ni pangkal Zakin, ada ustaz ni pangkal Jais. Jadi anda tengok anak tak macam mana kita takkan dapat jalankan sistem bila kosmos tu tak diikut tau. Macam ulama tu kena ulama yang akan bimbing orang ni. Tapi masalah ulama dengan ulama di sini yang bergaduh sama sini. Jadi macam mana kita nak settle masalah orang atas ni? Terima kasih Luqman kerana mengutarakan pandangan tersebut. Hanya kalau kita settlekan hal ulama ni persoalan yang besar lah. Jadi saya untuk jawabnya, macam mana kita nak settle dengan ulama tu. Saya pun tak cari tu. Jadi marhum pada saya adalah cara kita nak settlekan di kalangan ulama tu. Apa yang pasti, saya berpegang dengan pandangan bahawasanya kata-kata setiap manusia itu kita boleh terima dan kita boleh tolak. Dan hanya kata-kata Nabi Muhammad SAW saja yang kita accept. Pandangan ulama mungkin boleh jadi dia betul, boleh jadi dia salah. Dan Imam Syafi'i sendiri pun dia ada yang saya belajar, dia ada qaul qadim dan qaul jadid. Dekat Baghdad dia ada pandangan tertentu, dia pergi ke Mesir, dia dah jumpa isu yang sama, dia pandangan dia berbeza pula. Okey. So bila ulama ada situasi antara mereka, kita sebagai masyarakat, peranan yang kita ada adalah untuk kita tidak mengapi-apikan perkara tersebut. Peranan kita adalah untuk kita kuidarkan benda tersebut. Antara cara lain yang boleh dibuat adalah bagi mereka yang mempelajari ilmu agama, maka ingin sampai ke tahap ulama itu jadilah ulama yang mengharmonikan keadaan. Itu antara cara langkah jangka masa panjang lah macam mana kita nak selesaikan ke atas itu. Untuk immediate results, sebab sebenarnya dikatakan zaman ni adalah zaman generasi strawberry. Kita nak immediate result, immediate money, immediate time, immediate meeting. Kalau kita jawab message pun, kita nak immediate response kan. Nah, WhatsApp, Telegram, Facebook, kita cepat. Jadi kalau nak immediate resolution dalam case yang tadi tu, memang tak ada lah.
Yang tak disebut kalau macam mana. Apa yang boleh digunakan adalah we care about the things that we can control. Kita boleh kendalikan diri kita bagaimana. Ada setengah pengikut dia mengadu domba. Dia kata ulama ni cakap macam ni, ulama ni cakap macam ni. Lepas tu pengikut yang very fanatik, dia akan mengagung-agungkan ulama tersebut. Of which pada pandangan saya lah, tidak sepatutnya kita buat macam itu. Sebab kita juga memainkan peranan untuk meredakan keadaan. Sebagai contoh, kita cakap ni sebab benda yang baru berlaku kan. Ustaz Harun ni ada pandangan dia yang tertentu. Dr. Mazhar ada pandangan dia yang tertentu. Ada Ustaz lain ada pandangan dia yang tertentu. Jadi kalau kita kata hanya ini dia yang cakap yang betul, hanya dia yang cakap yang betul, maka kita telah berlaku tidak adil kepada ulama yang lain itu. Sebab mereka berijtihad dengan dia punya knowledge. Kan? Mereka berijtihad dengan knowledge dia. Jadi sebagai masyarakat yang boleh menilai, kita menilai pandangan mana yang terbaik, mana yang kita boleh gunakan dan kita sebarkan. Dan kita bersangka baik dengan ulama tersebut. Pada masa inilah for immediate results. Kalau kita nak sistemkan yang atas tu, Ustaz nak cakap memang tak percaya tu lah. Sebab mana kalau ulama, dia kata Rahim. Dan I think kalau masa, that's what I do. Okay, soalan buat kan? Kita kali para hadirin yang ingin melontarkan satu pandangan dan soalan, komen kat studio. Kalau tak ada, saya teruskan dengan beberapa soalan yang saya dapat juga lah. Ada tak? Anda hanya perlu mengangkat tangan saja. Mic ni akan terus ke tangan anda. Ada? Ada? Ya, ada. Baik, Cik Iqbal. Ini saya beri soalan lah. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Okey. Apakah maksud negara rahmat? Adakah apabila orang buat tak baik dengan kita, terutama bukan Islam, tetapi kita balas dengan kebaikan atau macam mana? Ada kaitan dengan rahmatan lil alamin ke? Rahmat Nah, saya betul soalan lah. Ya, silakan. Negara rahmat, kalau kita lihat takrifan rahmat itu sendiri, daripada sudut pandang seorang Muslim, kita kena lihat rahmat ini adalah dengan kita membebaskan kehambaan manusia terhadap kehambaan makhluk pada makhluk. Kita bebaskan makhluk ini daripada kehambaan sesama makhluk kepada kita bawa kepada kehambaan kepada Tuhan yang satu. Itu adalah rahmat. Bila kita nampak negara rahmat, kita boleh takrifkan sedemikianlah. Maknanya kita bawa masyarakat di dalam negara tersebut untuk submit, untuk kita tunduk kepada undang-undang daripada pencipta yang satu, paling tidak. Kan? Kalau kita tengok daripada sejarah bagaimana kalau umat Islam pergi ke kawasan itu, dia nak membebaskan kawasan tersebut, dia bagi pilihan. Yang pertama, become our brothers. Kan? Lepas syahadah, kita jadi saudara. Blood brothers, bukan blood brothers lah, tapi saudara saat tidak. Yang mana ikatan lebih kuat daripada blood relationship. Kita setuju, dituntut kepada undang-undang Islam. Okay, bayar jizyah. Then you are our society. You are part of us. Jadi, kalau kita kata negara rahmat, sepatutnya sampai ke hal itulah. Maksudnya sampai rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam pun, dia boleh accept undang-undang Islam. Jadi saya nampak macam itulah. So, dalam waktu ini, ada guru-guru ataupun mereka yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Dia harus, Islam itu rahmatan lil alamin, semua harus merasai rahmat Islam itu. Oleh itu mereka yang mengamalkan sebagai contoh LGBT haruslah mendapat keadilan ataupun hak secara yang sama. Kan Islam rahmat, dia contohkan. So, sebab itu saya ada contohnya lah. Mungkin kalau kita ambil kisah ataupun isu Syiah atau agama-agama Islam, adakah sebegitu sebenarnya yang harus masyarakat umat Islam faham tentang rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Saya teringat satu kisah saya lama tadi, contoh orang yang suka gaya lelaki, kita sama-sama jantin lah, LGBT. Ada pengalaman lah, kongsi sikit banyak cerita pasal teori ni, kita cerita sikit lah. Saya dulu masa belajar di Dallas College, tak ada kenderaan. Jadi kalau nak balik jumpa mak dekat KL, naik train lah. Daripada kondo ni jalan kaki pergi kat stesen komunitas Sri Sipil, naik train pergi KL. During this one fine day, saat suasana yang hening di petang hari, burung-burung berterbangan, begitu saya berjalan seorang diri lah menuju ke stesen tu. Saya ditegur oleh seorang abang yang lembut, ya, rambut dia panjang paras bahu,
Dia bawa handbag, pakai baju belang-belang, dan dia tegur dengan nada yang lembut lah. Dia tegur saya. Dan saya jumpa dia, oh okay, oh my god, this kind of people kan. Kita pun rasa itu terancam lah. Tapi dia pun rasa insecure. Sebab dia dah selalu dengar orang cerita benda tak best kat orang. Dan saya pun rasa macam, okay, kena hati-hati menjauhkan diri. Somehow, di misalnya I know that this is not the way. I am Muslim. I have that tanggungjawab untuk berdakwah kepada dia. So, gunalah kapasiti yang ada. Kita kata dia nak pergi ke Melaka, nak duit sikit, nak macam-macam. Tak ada duit sekarang ni, nak keluar duit dekat ATM tak dapat. Kawan dia tangkap makin hilang. Dan saya kata kat dia, tak apalah bang. Bang, kita naik turun sama-sama. Pergi dekat KL, lepas tu nanti abang pandai lah. Dah sampai KL tu, at least abang dah tahu lah mana nak pergi kan. Saya cakap dia gitu, tak apa ke, nak pergi jumpa mama ni, nanti tengok di jalan dengan air tak apa ke. Alamak, mana ni nak jumpa mama tu? Tiba-tiba lah abang cakap macam tu. And I was like, semua lah bang, orang nak tolong ni lah jumpa macam tu. Berjalan, dan dia mahu cerita lah keadaan diri dia. Dan saya rasa saya tak ada isu pun dengan dia sebagai seorang individu. Tinggal lagi dengan kepercayaan dia tu. Dia kata dia punya belief, dia punya keyakinan dengan dia punya praktis. Dia nak goda-goda saya tu memang saya lah nak belasah dia kan. Dia tak touch pun, cuma dia cakap je lah. Jadi saya tanya dekat dia, bang, kenapa awak minat dengan lelaki? Memang tak minat perempuan ke? And I did my part. Saya yakin saya buat bahagian saya, saya boleh bagi dia. Sebab itu ya, dalam agama dah di centralize. Praktis kaum Nabi dulu tu adalah ditolak. Jadi saya mempersoalkan intention tu. Saya tidak mengiktiraf kepercayaan tersebut. Dalam masa yang sama saya tidak mendiskriminasi dia. Setengah orang mungkin je lah, dia nampak orang macam ni lari kan? Tak nak pegang langsung, tak nak cakap langsung dengan orang macam ni. Mengiktiraf dia sebagai manusia tidak bermakna kita mengiktiraf ajaran dia. Kita tidak mengiktiraf dia punya kepercayaan tersebut. Yes, kalau dia nak praktis, just don't make it public. Kalau dia nak praktis pada diri sendiri, kalau disorokkan untuk diri dia sendiri, maka itu adalah tanggungjawab dia dengan Tuhan. Kita tak ada apa masalah. Tapi bila authority nampak perkara ini berlaku, maka perkara ini perlu dihentikan. Kita kena minta sampai mereka tunduk kepada hakimiyah Allah SWT, undang-undang syariat. Mereka patuh. Kalau dia praktik dalam keadaan individu, itu adalah sesuatu yang lain. Tapi kalau dia secara society, secara movement, kita menghentikan benda tersebut daripada berlaku di Malaysia. Itu je lah. Terima kasih kepada kita. Ada yang tanya lagi? Saya terus pada soalan seterusnya. Jika kita malaskan, jika kita mengatakan Malaysia yang berislam, dan pada masa yang sama Malaysia juga mengamalkan demokrasi. Seperti yang sudah tahu, demokrasi kita di-applykan oleh Barat di kita kan, British, asal British pada kita. So bagaimana? Soalan yang biasa ditanyakan juga tu. So demokrasi ni adalah amalan yang bukan daripada Islam dan mesti ditolak 100%. Macam tu. Dan saya pun kena bertanya Ustaz lah, macam mana demokrasi ni kan? Kita nak tolak 100% ke? Sekiranya kita dah ada sistem yang kita boleh berdiri sendiri dengan sistem tersebut, bolehlah tolak. Dan pada masa kini, adakah kita ada sistem tersebut? Adakah kita mempunyai perundangan yang betul-betul solid yang mana kita boleh menghadapikan perkara tersebut? Bahkan saya yang bekerja dalam bank, di cerita lah, bank patuh syariah, bank Islam apa semua kan. Ini mereka lah yang lebih tahu. Dan mereka katakan perjuangan untuk bawa idea bank Islam itu telah berlangsung sejak daripada sebelum merdeka lagi. Oleh seorang, mula dipraktikan pada tahun 88 macam tu. Mula di mainstreamkan dan akhirnya diterima. Dan sistem pun sebenarnya bukanlah betul-betul menurut syariat 100%. Masih lagi ada kesan-kesan yang riba apa semua kan. Dan isunya adalah buat masa ini belum lagi wujud satu sistem yang boleh menggantikan secara total. Maka apa yang berlaku, apa yang boleh dilaksanakan adalah menggunakan sistem tersebut dan memperbaiki dia supaya patuh syariah yang paling hampir. Itu. Dalam bank berlaku macam tu, dan saya yakin dalam pemimpinan pun kita kena nampak macam tu juga. Kita nak kata kita dah betul-betul sempurna, negara Arab Saudi pun bukanlah negara Islam 100%. Masih lagi ada kelompok-kelompok yang berlaku. Namun adakah kita nak mengatakan itu bukan negara Islam? Tak. Sebab ulama dah menggariskan kat situ. Berlaku kepincangan, maka negara itu tetap negara Islam. Cuma ini negara Islam yang mungkin dijajah, atau mungkin negara Islam yang
dengan sempurna. Itu sekadar itu. Berkait dengan hidup. Berkait dengan hidup lah kan. Tentang hidup lah. Hidup. Saya pernah dengar timbalan mesti tak pasti lah kalau di Perak. Mereka yang merasakan hidup itu belum lagi sesuai lagi dilaksanakan, mereka haruslah berusaha untuk sampai masih sesuai. Satu buat mereka yang rasakan hidup dah sesuai dilaksanakan di Malaysia, maka laksanakanlah sebetulnya. Apa pendapat maksudnya? Betul. Betul. Apa lagi nak? Apa lagi yang boleh nak? Okay. Tentang hudud tersebut kan. Bila kita nampak kita dah bersedia, masyarakat dah bersedia. Dan itu pun apa yang kerajaan Kelantan nak buat pun. Sekian lama mereka berusaha dan mereka berusaha untuk mendapatkan kerjasama daripada kerajaan persekutuan ini kan. Mereka menggunakan saluran yang betul. Dan akhirnya Umat Islam satu rahmat bila kita bersepakat untuk menggunakan jawatan kuasa teknikal untuk membincangkan tentang hidup itu sendiri. Mungkin sebelumnya mungkin ada tentangan sebab tak faham, tak sampai knowledge. Mungkin mereka yang menolak pun dia nampak hudud ni perkembangan dan sentimen ini dipermain-mainkan. Sedangkan secara ilmunya, secara teknikalnya bukan semudah itu. Contoh potong tangan. Dia kena ada nilai yang tertentu. Dan masa yang sama, untuk hukum hudud itu dilaksanakan. Contoh saya letak telefon saya kat sini, orang curi. Nilai dia ni, masa beli dulu RM800. Boleh bertanya lah, kalau ikut nilai dia. Tapi adakah perkara ini akan menyebabkan hukum hudud boleh dilaksanakan? Ini ustaz yang cerita dengan saya lah. Contoh mudah, tak boleh. Sebab saya letak dekat tempat yang publik dan terbuka, ramai orang boleh ambil. Kalau dicuri, kita tangkap pencuri tersebut, apa hukuman yang boleh diberikan kepada mereka adalah takdir. Pemimpin yang berikan hukuman kepada mereka. Sedangkan hudud itu dia sangat-sangat spesifik. Technicality dia sangat spesifik. Dan bukan pada semua perkara pun. Bila orang yang tak faham, dia ada kepentingan, hudud perkembangan. Nak tengok semua orang hudud kat Malaysia ni. Dimainkan sentimen. Dan menyebabkan orang lagi takut untuk belajar tentang hudud. Untuk dapat penerangan yang sebenar. Of which, salah tentang tersebut. Penerangan dari penerangan itu diberikan kepada mereka yang Muslim dan juga mereka yang non-Muslim, sehingga mereka boleh accept benda tersebut, mereka boleh terima perkara tersebut. Dan itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Tanggungjawab menyampaikan dakwah dalam keadaan kita menyampaikan perkara yang mereka perlu tahu, bukan mereka nak tahu. Itu satu perkara lah. Ini betul lah statement saya ya. Hudud bukanlah segala-galanya dalam syariat, tetapi hudud itu menjadi indikator siapa yang tolak syariat. Betul. Hudud bukan segala-galanya, tapi hudud itu menjadi indikator siapa sebenarnya yang tolak syariat. Dia betul pada pandangan anda lah. Rupanya orang akan berbeza. Hudud bukanlah segala-galanya, saya pun tak berkomen kat situ. Dan hudud adalah indikator pada mereka yang menolak syariat. Itu ada voltage dia. Itu dia punya yang itu. Baik, hadirin satu lagi yang ada persoalan. Ada? Apa-apa pertanyaan tentang garisan negara sivil sebelum kita teruskan? Baik, untuk kali ini saya untuk akhirnya saya serahkan kepada Saudara Iqbal untuk menyimpulkan, menggulingkan tentang tentang tajuk negara Islam rasa Islam. Setiap kalam, apa yang saya nak katakan adalah isu yang kita nak bawa malam ni bukanlah untuk mencabar siapa-siapa, tapi kita nak bawa mahasiswa kita ni untuk berfikir, untuk kita berbincangkan isu yang besar dalam keadaan yang kita boleh, dalam kapasiti yang kita boleh. Sebab cukuplah kita dimomokkan dengan mahasiswa hari ni tak berkualiti. Kes yang sebab berlaku UMN, panas lagi. So orang melabelkan mahasiswa yang pakai, tak ada inisiatif untuk apa-apa lah, tahu nak berhimpun lah, nak berdemo lah. Bahkan sebenarnya, mereka menilai dengan pandangan mereka. Dan bagaimana kita mengambil benda tersebut? Adakah kita mengambil benda tersebut sebagai satu realiti? Ataupun kita mengambil itu sebagai satu motivasi untuk kita membuktikan sebenarnya kami lebih baik daripada ini. Maka kami boleh bincangkan perkara-perkara yang besar di sini. Walaupun kami mahasiswa, kami boleh membawa isu-isu yang begini. Maksudnya isu-isu yang pada satu ketika dahulu pemimpin-pemimpin negara kita pun dah buat. Maksudnya dalam usia dari mahasiswa boleh bincangkan perkara-perkara yang berat, dan itu adalah satu perkara yang it's okay. Kerana mahasiswa hari ini adalah pembuat polisi pada masa hadapan. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin pada masa hadapan. Akhir
lebih kurang saya tak bagi tahu apa yang kita buat pada hari ini. Itu yang pertama, untuk kita membuka minda dan kita saling bercerita, saling berkongsi pendapat, saling bersembang santai. Dan masa yang sama, saya ingin menyampaikan mesej, kita perlu menyampaikan dakwah, kita menyampaikan perkara yang kita perlu beritahu kepada semua. Kalau orang tanya kepada saya kan, agama Islam ni agama yang berasaskan apa? Ada orang kata agama Islam ni adalah agama yang berasaskan kasih sayang. Sebabnya semua orang nak kasih sayang, semua orang suka dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang semua orang tertarik dengan saya. Dan saya telah melihat apa yang Ahmad Didat, Allahyarham Ahmad Didat dah buat dan dibagi tahu kepada mereka apa yang mereka perlu tahu. Agama Islam adalah agama yang berasaskan tauhid dan tiada lain. Berasaskan tauhid maknanya kita kena bawa semua orang, kita nak sampaikan